بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali kuliah muzakarah pembincangan kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Setelah sekian lama kita berhenti dan kita baca kitab Al-Bayan, hari ini kita menyambung kembali perbahasan kitab ini. Berbaki dalam lebih kurang 30 muka surat lagi, maka khatamlah kitab ini. Mungkin dalam 55 kali dars InsyaAllah akan khatam. Sekarang ni dars yang ke 38. Jadi insyaAllah dalam 15 kali ataupun 10 hingga 15 kali kita akan khatamkan kitab ini. Kemudian boleh jadi kita akan baca kitab Mu'nisul Jalis, syarah kepada Al-Yaqutin Nafis karangan guru kita Maulana Syekh Mustafa Abdul Nabi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah. Jadi kita baca apa yang kita mampu baca pada malam ini. Bismillah. Al-Ihdadu, perbahasan mengenai Al-Ihdad. Al-Ihdad maknanya ialah berkabung. Al-Ihdadu itu pada sudut bahasa lah, ataupun pada sudut bahasa orang Melayu kita, terjemahan mudahnya berkabung. Pada sudut syarak, al-ihdad bermakna huwa tarkul mar'ati li jami'i anwa'iz zinati fil iddah. Amma idza kana min babin nadhafati fala syai'a fih. Al-ihdad bermakna huwa tarkul mar'ah, seorang wanita meninggalkan segala jenis perhiasan ketika mana perempuan itu dalam iddah. Itu makna al-ihdad, berkabung. Seorang wanita meninggalkan segala perhiasan ketika mana dia dalam iddah. Amma idza kana min babin nadhafah fala syai'a alaih. Adapun kalau sesuatu perkara yang dilakukan oleh wanita tersebut ketika iddah, perkara itu berbentuk membersihkan badan, menyucikan badan, ketika itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh ihdad, yang tidak boleh az-zinah, at-tazayyun, bercantik-cantik dengan makeupnya, dengan minyak wanginya, yang itu tak boleh. Tapi nak mandi tidak ada masalah. Nak pakai sabun pada badan juga tidak ada masalah. Untuk membersihkan badan, itu tidak menjadi isu lah. Jadi kita sebut al-ihdad tarkul mar'ah, seorang wanita meninggalkan segala perhiasan ketika mana dia itu duduk dalam iddah. Jadi apa pula bila kita sebut seorang wanita, maka terkeluar daripadanya lelaki. Maka lelaki, amar rajulu fala yajuzu lahu al-ihdadu mutlaqan walau lahzatan. Adapun lelaki tidak boleh ihdad, tidak boleh berkabung walaupun sesaat, tidak boleh. Kerana apa? Li'anna al-ihdada innama syuri'a lin-nisa', kerana ihdad iaitu berkabung hanya disyariatkan kepada wanita. Sebab apa hanya disyariatkan kepada wanita? Liquwwati atifatihinna wa linaqsi aqlihinna al-muqtadi adama jabrihinna. Kerana perempuan itu lebih emosional, dan juga akal mereka kurang. Dan bila mana bergabungnya kekuatan emosional dan juga kekurangan akal, dia menyebabkan dia tak boleh nak bersabar ataupun menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang kurang elok ketika mana dia sedang
mati suami dan sebagainya. Tak, ketika mana dalam iddah. Jadi sebab itu disyariatkan kepada mereka untuk tidak berhias-hias. Begitu. Okey, boleh Jadi lelaki tidak boleh ihdad. Hukumul ihdadi taratan yajib wa taratan yusan. Hukum ihdad. Maulana Syekh sebut ada kala wajib ihdad berkabung, ada kala sunat tak wajib. Wajibun 'alal mutawaffa 'anha zawjuha muddatul 'iddah. Hukum berkabung wajib ke atas wanita yang beriddah disebabkan mati suami. Walaupun wanita tersebut hamba, walaupun kafir. Tak. Tu dia kena berihdad, iaitu kena berkabung. Bila tu? Bila suami mati. Berkabung selama mana? Muddatul 'iddah, selama mana dalam iddah. Jadi kalau seorang wanita tu mati suami, iddah berapa lama? Kita dah bincang iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Jadi dalam tempoh tersebut perempuan tersebut kena iddah. Kenapa kena ihdad? Kena berkabung, tak boleh nak pakai benda yang comel, tak boleh berhias-hias, tak boleh pakai minyak wangi dan sebagainya. Kita akan terang satu per satu insya-Allah. Jadi itu yang pertama, wajib berkabung bagi perempuan yang mati suami. Berkabung lama mana? Ketika mana sedang iddah 4 bulan 10 hari. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 illa zawjin fa 4 ashhurin wa 10. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung ke atas si mayat lebih daripada 3 hari, kecuali kalau suami yang mati, maka diizinkan untuk berkabung sehingga 4 bulan 10 hari. Begitu. Okey, yang kedua sunnah. Hukum sunat berkabung. Siapa yang sunat berkabung? Alal ba'ini khurujan minal khilafi man awjabahu wa kadzalika ar-raj'iyatu allati ajisat an ruju'iha ila zawjiha. Ada 2 golongan wanita yang sunat berkabung. Yang pertama ialah wanita yang ditalak dengan talak bain, talak 3 ataupun talak 1 kemudian habis iddah. Habis iddah tak payah berkabung dah lah. Silap. Mereka yang ditalak dengan talak bain, talak 3, tak. Itu talak bain. Maka dalam iddah tu dia sunat berkabung, tidak wajib. Ataupun ditalak dengan tebus talak khulu'. Kalau ingat lagi lah. Tak. Maka dipanggil sebagai bain. Kalau dicerai dengan tebus talak, dengan khulu'. Tak. Ketika itu sunat bagi perempuan itu berkabung, tidak wajib. Sunat sebab apa? Mazhab Syafi'i sebut sunat sebab nara'ikan khilaf, pandangan ulama yang mengatakan wajib. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau perempuan itu ditalak dengan talak bain, wajib untuk berkabung. Kita nak ra'ikan pandangan tu, kita sebut sunat. Dengan makna bila mana wanita dalam mazhab Syafi'i, wanita yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, berkabung juga atas alasan sunat, bila mana ditalak dengan talak bain, tak. Ketika itu ulama yang kata wajib itu tak marah ke dia. Tak marah tu maksud dia apa? Tidak timbul masalah atau muskilah bagi pandangan yang kata wajib. Sebab apa? Perempuan tu berkabung. Jadi pandangan yang kata wajib, mereka akan cakap lagu mana? Perempuan ni dah selesai, dah tunaikan tanggungjawab di sisi kami yang menganggap dianya wajib, berkabung tu wajib. Walaupun di sisi mazhab Syafi'i sunat. Itu makna keluar daripada khilaf mustahabbah atau mustahab dituntut. Itu buat satu perkara yang kebanyakan ulama ataupun jumhur atau semua ulama lah mengatakan ianya sah, ianya okey, ianya bagus. Begitu. Jadi nak keluar daripada khilaf, berkabung juga. Perempuan yang ditalak dengan talak bain. Begitu juga perempuan yang ditalak dengan talak raj'i, talak 1. Tapi dia merasakan dia tu tidak ada harapan lagi untuk rujuk kepada suaminya. Boleh jadi pergaduhan antara suami isteri itu terlalu dahsyat. Daripada qarinah itu
maka dikatakan perempuan itu dah ayisat, iaitu putus asa untuk kembali kepada suami. Ketika itu kita sebut sunat juga dia berkabung, tidak wajib. Jadi dua golongan yang sunat berkabung. Pertama, perempuan yang dicerai dengan talak bain. Yang kedua ialah perempuan yang dicerai dengan talak raj'i. Cumanya perempuan itu dah ayisat, iaitu dah putus asa untuk kembali kepada suaminya. Selesai. Yang ketiga, hukum mubah, harus kita ataupun harus berkabung. Bagi golongan yang macam mana? Lirraj'iyah, bagi wanita yang ditalak dengan talak raj'i, idza kanat tarju muraja'ata zawjiha laha fal aula laha at-tazayyun. Dia ditalak raj'i dan dia berharap untuk dirujuk balik oleh suaminya. Tu boleh. Dia ditalak dengan talak 1, talak 2, dan dalam hatinya berharap sangat-sangat suaminya rujuk balik dia. Boleh jadi dia fikir sebab anak dan sebagainya, maka dia berharap sangat suaminya kembali rujuk dia. Ketika itu comelnya dia berhias cantik-cantik, supaya bila si suami yang telah menceraikan dia dengan talak 1 ataupun 2, bila dia tengok bekas isteri dia tersebut, dia kembali berkenan dan dia rujuk. Dan memang Islam menyuruh kepada kembalinya suami isteri yang telah bercerai menjadi suami isteri semulalah. Jadi itu mubah bagi perempuan yang raj'iyah, dan dia berharap untuk dirujuk kembali, mubah, harus bagi dia untuk berkabung. Tidak wajib dan juga tidak sunat. Hanya harus. Malah kita sebut aula bagi dia, comelnya, moleknya dia berhias supaya dirujuk kembali oleh suaminya. Okey. Okey. Ada poin penting kita tak baca tadi. Tadi kita sebut hukum yang pertama wajib berkabung, iaitu bagi perempuan yang mati suami. Okey. Kalau perempuan yang mati suami itu ialah seorang budak kecil. Budak kecil kahwin tak ada masalah. Tak. Umur 10 tahun, 15 tahun kahwin. Lepas tu dia punya tok lelaki mati, meninggal. Ataupun yang kahwin tu orang gila. Sama ada kecil atau besar. Yang pentingnya perempuan tu gila. Jadi perempuan gila ataupun budak kecil, mereka ini belum mukallaf. Jadi tidak dibebankan untuk meninggalkan segala jenis perhiasan tersebut. Sekalipun tidak mukallaf, kita katakan wajib bagi mak ayah dia. Mana wali bagi budak kecil, maknanya wali bagi perempuan yang kecil, dan juga orang gila, perempuan yang gila, wajib bagi wali mereka untuk menghalang orang yang dijaga, orang jagaan mereka daripada berpakaian cantik, dan juga memakai makeup dan sebagainya yang menunjukkan ke atas tazayyun, iaitu berhias-hias. Begitu. Jadi walaupun kecil ataupun gila, kekal dilarang untuk memakai pakaian yang cantik lah. Siapa yang menggesa ataupun melarang orang budak kecil, perempuan yang kecil dan juga perempuan yang gila tu, wali mereka. Selesai. Okey. Ada 3 muka surat je ni. Masuk muka surat kedua. Al-muradu biz-zinah. Kita sebut tadi al-ihdad ialah berkabung, ialah wanita meninggalkan semua jenis perhiasan ketika mana dia sedang iddah. Jadi apa makna perhiasan? Makna perhiasan ialah at-tazayyunu fil badan, berhias-hias pada badan. Itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang telah diceraikan. Adapun berhias-hias pada selain badan, maka tidak ada masalah. Contoh, dia cantikkan dia punya tempat tidur, ataupun dia cantikkan tempat dia duduk. Tempat dia duduk tu apa dia? Cushion, kerusi dia make up bagi comel kerusi dia. Tidak ada masalah. Ataupun dia punya bantal. Dia
ukir bagi cantik, dia hias bagi cantik, tidak ada isu, tidak ada masalah. Ataupun dia mencantikkan barang-barang orang panggil apa, asas ni, kursi meja dalam rumah dia, dia hiaskan, maka tidak menjadi apa-apa masalah. Yang tidak boleh apa dia? Yang tidak boleh ialah dia berhias pada badan. Kalau berhias pada selain badan, maka boleh sahaja. Begitu. Jadi al-muradu bizinati ay at-tazayyunu fil badani fala yajuzu laha lubsul huli. Maka tidak boleh baginya memakai perhiasan. Huli ni perhiasan. Sama ada daripada emas ataupun daripada perak ataupun daripada permata, malah dengan logam pun tak boleh. Cumanya logam yang tidak boleh tu kalau logam tu disadur dengan emas, maknanya dalam logam, luar tu disadur dengan emas original, ataupun disadur dengan perak, maka tidak boleh. Ataupun memang kawasan tu wanita kawasan tu berhias dengan logam. Contohlah orang tak ada berhias dengan logam ni, kita sebutlah kampung Pak Mahat, kampung sebelah. Kampung sebelah rumah saya ni kampung Pak Mahat. Orang kawasan tu bila mana dia berhias, dia guna logam. Rantai logam, tangan logam, apa ni orang panggil ni, yang tak kat telinga tu, syahmatul udhun tu juga, bukan syahmatul udhun, al-qarat ataupun al-halaq juga dengan logam. Rantai ataupun gelang kaki pun guna logam. Jadi orang kawasan tu berhias dengan logam. Ketika itu kita sebut orang kawasan Pak Mahat kalau berhias dengan logam, hukumnya haram. Maknanya apa? Maknanya apa-apa hiasan haram. Contohnya zaman sekarang ni, contohlah. Contoh kalau zaman sekarang ni guna besi sebagai satu perhiasan, maka haram pakai walaupun besi. Tu boleh. Tu. Lepas tu haram lah ke? Pakai kat tengkok ke? Pakai dekat tangan ke? Pakai kat cincin, pakai kat kaki, tak boleh belaka. Ataupun pakai dekat ni, telinga, boleh tak? Sakit telinga kan? Anak buang dia punya apa tu, kapas itu. Khair insyaAllah. Boleh Okey, fala yajuzu laha lubusul huli naharan. Tidak boleh pakai perhiasan tu pada waktu siang. Wa amma lailan fayajuz. Malam tidak ada masalah untuk dia pakai. Jadi itu hukum pakai apa tu? Pakai perhiasan. Siang tak boleh, malam maka boleh sahajalah. Cuma makruh lah kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, maka boleh sahaja, tidak ada masalah. Boleh tak? Faham Kemudian masalah al-kuhlu. Al-kuhlu ni apa dia? Al-kuhlu ni ialah kita pakai celak. Bukan kita lah, orang perempuan. Celak. Sedangkan dia sedang berkabung. Laha an taqtahila lailan wa tamsahahu naharan fa in tarrat lailan wa nahara fayajuz. Maka Maulana Syekh sebut, kalau tengok pun Syekh Habib Hasan ni banyak ambil daripada Al-Bajuri. Dia ambil daripada Bajuri, letak dalam kitab dia ni. Ala kulli hal, kitab yang ringkas lah. Apa-apa yang penting dia masukkan, furuk yang tafri' yang luas-luas tu dia tinggalkan. Cantik lah untuk permulaan belajar. Al-kuhlu laha an taktahila lailan wa tamsahahu naharan. Kalau celak, perempuan tu boleh pakai pada waktu malam. Tapi bila waktu siang, dia kena sapu balik celak tu. Dia kena sapu balik celak tersebut. Ada dalil ke? Ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan Ummu Salamah untuk memakai as-sabir. Sabir ni nama celak lah, sejenis celak pada waktu malam. Cumanya pada waktu siang kena sapu balik. Fa in tarat lailan, kecuali kalau terdesak untuk pakai malam. Contohnya doktor sebut penyakit yang ada pada mata ni hilang kalau kamu pakai celak pada waktu malam, maka pakai, tidak ada masalah. Jadi hukum celak pagi boleh, malam boleh. Siang kamu kena sapu, buang balik celak tu. Dengan air ke dengan kapas ke. Kalau terdesak untuk pakai malam dan siang, contoh doktor sebut boleh menyembuhkan penyakit pada mata dan sebagainya, maka boleh juga dia pakai pada waktu
siang. Okey. Selesai. Ad-duhnu. Kemudian perbahasan mengenai ad-duhnu, berminyak. Pakai minyak kat rambut ke, kat badan ke, kat bulu mata ke. Tak? Boleh ke tidak kalau sedang berkabung? Okey, ad-duhnu yahrumu 'alaiha dahnu sya'ri ra'siha wa wajhiha faqat. Haram bagi perempuan yang wajib berkabung untuk meminyakkan. Bukan ni, silap. Pegang atas sepatutnya. Meminyakkan apa, rambut kepalanya dan juga bulu di mukanya. Kejap. Allah. Allah, mana ni? Sebentar. Mana. Kejap Tengok sikit dalam Hasyiatu Al-Bajuri. Mana. Al-Ghita. Wa yahrumu 'alaiha lailan wa nahara dahnu sya'ri ra'siha wa hiyatiha. In kanat wa baqiyah syu'uri wajhiha. Ya, betul. Bikhilaf syu'uri baqiyati badaniha. Okey. Jadi haram bagi wanita yang wajib berkabung untuk meminyakkan bulu kepalanya dan bulu mukanya. Dalam Hasyiah Bajuri tambah bulu janggut. Kalau wanita tu berjanggut, haram juga dia meminyakkan bulu janggutnya. Faqat. Mana faqat tu sahajalah. Allah. Saya punya apa tu nama tu, yang sok mau pakai tu hilang pas mana tak tahu. Kena beli pula. Sok mau pakai yang tu, tak kena pakai yang ni. Kalau kita tak pakai juga yang ni, jadi suara tak jelas. Sebab tu kita pakailah. Anak pula cabut ni kapas yang dekat sini tu. Betul span tu tak, dia cabut. Dia sakit sikit lah. Tak pasang-pasang ada kapas tu pun. Apa tu span tu. Ala kulli hal. Jadi haram ke atas wanita yang wajib berkabung untuk meminyakkan rambut kepalanya, betul. Dan juga bulu mukanya dan juga bulu janggutnya jika ada. Itu sahaja yang diharamkan. Wa amma baqiyatul badan, adapun bulu-bulu yang ada pada anggota badan yang lain, tak, contoh kat kepala ke, kat kaki ke ada bulu, dia nak letak minyak, maka tidak ada masalah. Fayajuz. Illa kecuali ni nak bagi kecuali kat atas apa ni? Kita sebut tadi haram perempuan tu meminyakkan rambut kepala, rambut janggut, bulu janggut dan juga bulu muka. Kecuali kalau dia berhajat untuk meminyakkan ataupun letak lotion ke apa pada dia punya bulu rambut, bulu muka dan bulu janggut. Keperluan contohnya kayubusatin fi sya'riha. Contohnya rambut terlalu kering kalau tak pakai minyak rambut. Tak, ada dia bimbang kalau terlalu kering menyebabkan gugur. Tak. Akhir sekali botak kawan tu. Tak, sebab banyak sangat gugur kerana rambut kering. Okey, apa 4 bulan tak pakai minyak rambut kat kepala? 4 bulan 10 hari. Tak, sebab suami meninggal. Hukumnya haram pakai minyak. Tapi kalau ada hajat, antara hajat yang disebut ialah kalau takut rambut kering. Bila kering dia cepat gugur. Akhir sekali habis 4 bulan 10 hari rambut pun tak ada. Tak, maka tidak ada masalah. Malah dia sebut fihi khilaf bainas salaf. Bainas salaf. Ayuh. Padanya khilaf. Masalah ini khilaf antara Syekh Ba Mahramah dan juga ayahnya. Adapun di sisi Syekh Ba Mahramah sebagaimana saya dhabit lah. Dia sebut haram, ayah Syekh Ba Mahramah sebut harus, tidak ada masalah. Jadi khilaf. Okey.
Hukmul ghita kasyar syaf wal battaniyah. Hukum selimut. Hukum selimut, sama ada selimut tebal ataupun selimut nipis, apakah hukumnya? Tu. Apakah hukumnya perempuan pakai selimut? Hukumnya ka hukmi thiyab lailan wa nahara. Seperti hukum pakaian pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Jadi kalau nak pakai penutup badan seperti mana selimut, maka hukumnya seperti pakaian pada waktu siang dan pada waktu malam. Boleh? Boleh atau enggak boleh? Itu hukum bagi apa? Bagi al-ghita. Al-ghita hukumnya seperti pakaian. Seperti apa? Pakaian. Jadi apa hukum pakaian yang disebut tadi? Hukum pakaian apa dia? Hukum pakaian, kalau pakaian itu ka hukmi siyab lailan wa nahara. Kalau ikut kat sini, apa tu pakaian, hukum selimut ataupun battaniyah ni hukumnya seperti hukum pakaian pada waktu malam dan juga siang. Hukum pakaian macam mana? Hukum pakaian, kalau pakaian tu jenis pakaian yang untuk dibuat perhiasan, maka tidak boleh. Maka begitu juga lah kalau battaniyah, apa tu kita panggil selimut. Kalau atas tujuan perhiasan, maka juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Okey, baca. Hukmul mikyaji wa ghairiha mimma yutla bihil wajhu haramun. Ni jelas. Ketika mana sedang berkabung, hukum memakai makeup, tak, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kama qala sahibu safwati zubadi walil wafati at-tayyibu wat tazayyunu yahrumu kasy'ari falaysa yudhanu. Maka bagi perempuan yang wafat suaminya, haram baginya at-tayyib ataupun at-tib, bukan at-tayyib, at-tib, wangian dan juga berhias-hias. Kasy'ari falaysa yudhanu, seperti mana hukum haram juga pada bulu yang ada pada muka, pada janggut dan juga pada kepala untuk didahankan ataupun diminyakkan, haram. Bagi sikit lagi. Hukmu al-khidab, hukum pakai inai ketika mana seorang wanita tu berkabung. Yahrumu 'alayha khidabu ma dhahara min badaniha kal wajhi wal yadaini wal rijlaini bi nahwi hinna wa tatrifi asabi'iha. Haram bagi perempuan yang mati suami, yang mana sedang berkabung, haram baginya menginaikan apa yang terzahir daripada badannya, seperti muka dia, haram dia inaikan muka dia, kedua tangan dia, kedua kaki dia, haram dia inaikan. Wa tatri fi asabi'iha, juga haram dia mentatrifkan asabi'. Tatrif asabi' maknanya talwinuha wa tazyinuha, menghias tangan. Kalau di Mesir tu dia ada pakai apa, kat Malaysia pun ada kot, inai yang dia lukis cantik-cantik, lama sikit dia tinggal kesan bunga, tak, ataupun kat hujung ni pakai inai, hias macam-macam warna lah, tak, haram. Malah kita sebut dhabit dalam bab ni, setiap perkara yang dikira sebagai berhias haram, walaupun tidak disebut dalam kitab fiqh. Walaupun tidak disebut dalam kitab fiqh. Dah boleh jadilah kalau perkara tu dulu dianggap sebagai berhias, sekarang tidak dianggap sebagai berhias, maka tidak haram. Wallahu a'lam. Sebab dia punya illah ialah berhias. Jadi boleh jadi
perhiasan itu sendiri berbeza ikut tempat dan ikut zaman. Dulu orang berhias macam ni, sekarang ni perkara tu tidak dianggap sebagai berhias lagi. Orang duduk saja kat rumah, tak keluar mana-mana pun pakai benda tu, contohlah. Tak, maka tidak haram lah kalau ikut zaman sekarang ni. Tapi zaman dulu benda tu dianggap sebagai satu perhiasan, maka haram. Sebab tu kita sebut tadi, tak, kalau perempuan itu menganggap ataupun kaum bagi perempuan tersebut menganggap logam itu sebagai perhiasan, besi sebagai perhiasan, maka haram. Tak, tapi kalau kaum yang lain yang tidak menganggap ianya sebagai perhiasan, nak pakai sekilo tak ada masalah. Sebab tidak dianggap sebagai perhiasan, tidak dianggap sebagai satu perkara untuk berhias. Hukumu at-tamsyid lisya'ar. Hukum mencantikkan rambut lah ni. Yahrumu tasfifu sya'ri turratiha ay nasiyatiha ala jabhatiha, amma baqiyatu sya'ri fayajuzu bila duhnin. Haram bagi dia mentasfif. Tasfif ni soft, maknanya ni depan ni nasiyah dia ni, tak dia buat rambut apa tu, orang panggil apa sekarang ni, rebonding ke apa nama tak tahu. Tak, dia buat cantik depan ni, bentuk tertentu lah. Ni benjol sini sebutir, sini sebutir, nampak comel lah. Tak tahulah comel betul ke. Tak, ala kulihannya niatnya perhiasan, niatnya nak berhias, haram. Adapun baki-baki bulu tidak ada masalah. Dia nak rebonding bulu apa, bulu kaki dia rebonding lah sebulan, tak ada masalah. Tak. Tapi bulu rambut tidak boleh. Bulu an-nasiyah tidak boleh. Yahrumu taj'idu sya'ri sidghaiha, juga haram mentaj'id. Taj'id ni kalau cari dalam kamus, ja'alahu mulabbada, jadikan dia tu keras. Maknanya pakai minyak rambut tertentu, bulu yang ada pada sudut. Tak, ni kat tepi-tepi ni. Tak, dia hias, bagi cantik molek, bagi keras molek dengan minyak gel ke, hukumnya haram. Sebab apa? Padanya ada penghiasan, ada berhias. Al-kuhlu yahrumu hashu hajibiha bil kuhli wa tadqiqi bil haffi ay izalatu sya'ri ma hawlahu wa sya'ri a'la jabhatiha wa huwa al-musamma bit takhfif. Juga haram bagi perempuan yang wajib berkabung melakukan takhfif. Apa dia takhfif? Takhfif dia apa dia orang panggil, bulu apa ni, hajib ni, bulu kening ni, dia menipiskan bulu kening dia. Tak, bagi satu line ke, bagi kecil line tu haram. Juga dia menghilangkan bulu yang ada di kawasan keliling daripada hajib ni. Boleh jadi kalau ada bulu kawasan atas ni, tepi-tepi tak buat cantik lah, jadi dia buang semua bulu tu. Dalam masa sama dia bulu kening dia ni dia nipiskan, hukumnya haram. Itu nama dia takhfif. Namanya apa? Takhfif. Dalam kitab ni sebut apa dia? Dalam Bajuri sebut wa taj'idu sya'ri sidghaiha wa hashwi hajibiha bil kuhli wa tadqiqi bil haf wa huwa izalatu sya'ri ma hawlahu wa sya'ri a'la jabhatiha huwa al musamma bit tahfif bukan bit takhfif. Tak tahu ni. Kalau dalam kitab Bajuri bit tahfif dengan hak, tapi tak tahulah, takut syaitan Kutub Islamiah ni salah ke. Syekh tulis dalam kitab dia ni bit takhfif. Kita tengok balik, takhfif ataupun tahfif. Ala kuliah makna dia ialah kita nipiskan, perempuan tu nipiskan dia punya apa nama ni, kening, lepas tu bulu-bulu keliling kening tu dia buang, hukumnya haram. Okey. Yajuzu laha tanzif bi ghasli ra'siha wa badaniha bi sabunin wa ghairihi minal munadhifat. Kita sebut dah tadi, harus bagi perempuan yang sedang berkabung untuk membersihkan badan. Dia basuh rambut dia, basuh kepala dia, dia basuh badan dia dengan sabun, tak dengan shampoo, hukum ni tidak ada masalah. Makan. Sedap, makan. Sikit lagi, Abi nak habis dah. Sikit lagi tu. Makan Syam, tengok tu. Muka adik. Lau balaghaha khabara. Ya Rabbi. Mi. Panas ni. Ambil sekejap. Sikit lagi. Kejap adik. Ambil air tu, tak kalau. Bawa dia kat dalam.
Kejap adik. Nak habis dah? Okey, sikit lagi. Anak dah nak mengamuk. Lau balagha khabara wafati zawjiha ba'da inqida'i muddatil 'iddah fala ihdada 'alayha li inqida'i iddatiha. Ni masalah lah. Boleh jadi berlaku juga. Ha? Apa masalah ni? Suami mati. Tak. Tapi isteri tak tahu. Suami dia dah mati. Jadi sepatutnya bila suami mati, isteri berkabung 4 bulan 10 hari. Tapi sekarang ni isteri tu berkabung, tak berkabung lah sebab tak tahu suami mati. Ingatkan hidup lagi. Okey, contohlah selepas 5 bulan. Barulah perempuan tu dapat tahu dengan cara tertentu suami dia dah mati. Soalan, wajibkah perempuan tersebut berkabung? Jawapannya tidak. Sebab apa tidak? Kita sebut berkabung ialah meninggalkan perhiasan ketika mana waktu iddah. Perempuan tu iddah dia dah habis ke belum? Habis dah lah sebab dah berlalu 5 bulan dah daripada kematian suami dia. Tu boleh. Jadi perempuan tersebut iddah pun dah tak perlu, berkabung pun tak perlu. Sebab apa? Sebab iddah dia sebenarnya dah habis. Sebab lepas 5 bulan baru dapat berita. Lepas 5 bulan suami mati barulah dapat berita. Jadi sepatutnya 4 bulan 10 hari dia berkabung. Ni dah 5 bulan lebih dah. Lepas tu nak berkabung, nak beriddah. Tadi nak beriddah 4 bulan 10 hari, ni dah 5 bulan dah. Lepas tu berkabung pun termasuk bawah apa? Bawah iddah. Tak, berkabung ni ialah ketika waktu iddah. Iddah dah habis, nak kabung apa lagi? Tu maksudnya. Yahrumu 'alaiha lubusu thiyabi alladhi yuqsadu biha zinah. Apa ni? Haram bagi wanita memakai pakaian yang dikehendaki daripada pakaian tersebut tak azinah, perhiasan. Baju-baju yang disediakan. Perempuan dia tahulah bab ni untuk dia hadir kenduri kahwin, majlis kesyukuran ke, majlis di pejabat dia ke, dia ada baju tersendiri. Dia tak pakai baju yang dia pakai kat rumah tu. Tak, untuk dia buat masak, untuk dia basuh berok kencing anak. Tak, dia tak pakai waktu bila dia pergi majlis-majlis tertentu tu. Jadi baju-baju yang sediakan untuk menghadiri majlis-majlis tersebut hukumnya haram dipakai. Sebab apa? Dikehendaki daripada pakaian tersebut az-zinah, perhiasan. Fala wa yajuzu lubsu ma la yuqsadu bihi zinah. Tapi pakaian-pakaian yang tidak dikehendaki daripadanya az-zinah, contoh pakaian yang dia buat, pakaian yang dia pakai ketika mana duduk di rumah, ketika sedang memasak, sedang jaga anak, dia tak pakailah baju cantik-cantik. Dia pakai pakaian yang bersahaja lah, sekadarnya sahaja. Ketika itu tidak ada masalah untuk dia pakai baju tersebut. Sebab apa? Tidak dikehendaki daripadanya az-zinah, iaitu berhias-hias. Yahrumu 'alaiha isti'malu tibi bi jami'i anwa'i. Haram juga baginya, iaitu bagi perempuan berkabung, memakai minyak wangi semua jenis, kasturi ke, tak kasturi ke, apa jenis, apa nama sekalipun. Hari ni bapa banyak jenis kasturi, minyak wangi bagi perempuan ni haram belaka. Dhabitut tib ma yahrumu isti'malu 'alal muhrim. Dhabit, ciri-ciri minyak wangi yang diharamkan bagi perempuan yang berkabung ialah minyak wangi yang diharamkan oleh perempuan ataupun lelaki yang sedang berihram untuk pakai. Jadi apa-apa wangian yang diharamkan bagi orang yang sedang buat haji, sama ada lelaki ataupun perempuan pakai, haram juga bagi mereka yang sedang berkabung pakai. Kalau tak silap saya lah, dalam buat haji tak haram kalau kita pakai bukhur, kemudian kita buat lagu ni. Mana bagi bukhur tu datang kat kita dan bagi kita dia wangi disebabkan bukhur tersebut. Maka bila haram kat sana, haram kat sini. Tapi kalau bukhur tu mungkin jauh, jarak 1 meter 2 meter, maka tidak ada isu lah, tidak ada masalah, juga tidak ada masalah kat sini. Tu kena rujuk balik lah, tu ingat tak ingat. Ala-kuliah tu dhabit dia, itu dhabit dia selesai kat situ. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang, muzakarah yang akan datang, kita akan baca bab al-istibra'. Bab istibra' ni maknanya bab iddah jugalah, cumanya iddah bagi hamba.
Sebelum ni kita sebut bab iddah. Itu bab iddah bagi orang yang merdeka. Satu. Yang kedua bagi isteri yang hamba. Maknanya dia tu perempuan dan dia tu hamba. Itu bab iddah. Sekarang ni istibra'. Istibra' ni bab hamba. Iddah bagi hamba. Maknanya hamba tu tak milik saya. Bila dia berpindah milik kepada orang lain, sebelum orang lain tu bersama dengan dia, perempuan tu kena iddah dulu. Sebab apa? Boleh jadi bercampur benih dan sebagainya lah. Lepas hamba dah tak ada, tapi sebagaimana kita sebagai penuntut ilmu kena tahulah. Lepas habis bab istibra', bab ar-radha', kemudian bab apa? Bab nafkah dan seterusnya. Kita habis dengan bab nafkah, bab hadanah. Jadi dalam berapa bab lagi kita khatam insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.